start And review oh, the squad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Amira Syafiqah binti Abdul Muiz. Nombor matrik DHU 20202463 daripada kelas D PHU 1C akan menerangkan tentang analisis SWOT dalam setiap syarikat. Analisis SWOT ialah alat yang sederhana namun sangat membantu untuk mengembangkan strategi perniagaan. Apa itu SWOT? SWOT ialah singkatan daripada perkataan S, strength, kekuatan, W, weakness, kelemahan, O, opportunities, peluang dan T, threats, ancaman. Objektif pembentukan SWOT ini adalah bertujuan untuk menilai analisis dalaman dan luaran yang dapat membantu pembentukan atau mempengaruhi sesuatu perniagaan. Strength dan weakness mempengaruhi analisis dalaman, manakala opportunities dan threat mempengaruhi analisis luaran. Syarikat yang kami pilih ialah Syarikat Mancis. Syarikat Mancis dibina sebagai perusahaan keluarga pada tahun 1991 di Batu Pahat, Johor. Pada awal perniagaan, perusahaan itu menggunakan mesin pembuatan wafer button terpakai dengan harga RM80,000. Pada tahun 1993, produk pertama mereka ialah wafer yang dinamakan YOS telah dikeluarkan. Sejak daripada itu, jenama Mancis semakin berkembang dan mendominasi pasaran biskut negara. Kini bagi memudahkan urusan pemasaran, mereka mewujudkan dua syarikat, iaitu Mancis Food Industry Sendirian Berhad dan Mancis World Marketing Sendirian Berhad sebagai cabang pemasaran jenama. Semenjak itu, mereka mula mengembara ke negara-negara lain dan lebih daripada 50 negara menjadikan Mancis sebagai makanan ringan. Mancis kini merupakan jenama biskut homegrown nombor 1 di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamizah Mekiatan daripada DHU 1C. DHU 20202465. Di sini kami akan menerangkan tentang analisis SWOT yang lebih spesifik sekali, dikenali sebagai S, strength, kekuatan, W, weakness, kelemahan, O, opportunity iaitu peluang dan terakhir sekali threat iaitu ancaman. Seterusnya, saya akan menerangkan 5 isi daripada analisis SWOT. Yang pertama iaitu strength, kekuatan. Baiklah, yang pertama iaitu quality product. Produk Mancis menggunakan quality produk yang terbaik dan berhasiat. Produk mereka menggunakan bahan yang digunakan oleh Zakin. Oleh itu, bahan mereka dan produk mereka amat dikenali dengan produk yang amat berhasiat untuk kesihatan badan. Isi yang kedua daripada strength iaitu kekuatan adalah pengedaran produk. Produk Mancis mengedarkan produk mereka di pasaran yang besar seperti Tesco, Giant, Aeon dan kedai-kedai runcit yang berada di setiap negeri ataupun daerah. Mereka menggunakan strategi ini sebagai laluan yang terbaik untuk mengembangkan lagi dan memperkenalkan lagi produk mereka ke dalam industri perniagaan Malaysia. Selain itu, isi yang ketiga adalah pekerja yang lebih cekap. Perniagaan Mancis mengutamakan pekerja yang lebih cekap agar perniagaan mereka menjadi lebih sistematik dan penghasilan produk mereka akan menjadi lebih baik. Baiklah, isi yang keempat adalah pentadbiran organisasi yang kukuh. Perniagaan Mancis mempunyai organisasi yang kukuh ini kerana mereka ingin perniagaan dan operasi mereka berjalan dengan lancar dan mudah. Akhir sekali adalah perkhidmatan masyarakat. Pada tahun ini digebrakan dengan COVID-19 di dalam negara Malaysia. Itu mereka mengambil peluang untuk memberikan bantuan kepada barisan hadapan yang bertungku lumus untuk mencegah
COVID-19 ini merebak. Dan mereka memberikan bantuan seperti bantuan makanan, minuman kepada frontliner, dan mereka juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang miskin. Oleh itu, kesemua kekuatan yang saya terangkan tadi, itu adalah satu kelebihan yang ada pada perniagaan mancis. Assalamualaikum, saya Muhammad Ifah Hamdi bin Syamuddin, pembuka matrik di HSU 202024717 S WOT. Hari ini saya akan menerangkan tentang W, iaitu weakness dalam bahasa Melayu adalah kelemahan. Kelemahan syarikat mancis yang pertama yang boleh diurai adalah kelemahan daripada teknologi mesin. Lazimnya setiap syarikat dan juga perindustrian mempunyai masalah daripada teknologi mesin. Contohnya mesin yang kerap rosak, kos penyelenggaraan tinggi dan juga memerlukan tenaga kerja yang sangat mahir untuk mengendali mesin. Kelemahan syarikat mancis yang kedua adalah kelemahan dari aspek perkhidmatan. Kurang fasiliti perkhidmatan syarikat. Contohnya perkhidmatan insurans pekerja, insurans keselamatan dan juga perlindungan. Kelemahan syarikat mancis yang ketiga adalah pada aspek pemasaran. Hal ini kerana iklan-iklan yang dikeluarkan oleh syarikat mancis lebih memfokuskan kepada lapisan kanak-kanak. Hal ini tidak selari dengan matlamat utama syarikat mancis untuk menjadikan produknya snack dan juga makanan tambahan pada setiap lapisan umur. Kelemahan syarikat mancis yang keempat ialah laman web yang tidak konsisten. Yakni syarikat mancis jarang untuk mengemaskini maklumat-maklumat dalam laman web mereka. Hal ini menyebabkan orang awam dan juga pelanggan susah dan juga sukar untuk mencari maklumat tentang syarikat dan membuatkan perkara ini menimbulkan keraguan dalam memilih produk mancis. Kelemahan syarikat mancis yang kelima iaitu kelemahan yang sangat ketara, iaitu kepelbagaian produk. Syarikat mancis hanya memfokuskan untuk memproduksi biskut dan tidak mengembangkan produk-produk kepada, contohnya untuk membuat air kotak, serbuk-serbuk minuman seperti syarikat Nestle. Hal ini boleh dikatakan kelemahan yang sangat besar dan juga ketara bagi syarikat mancis. Nama saya Nur Izzati binti Mahmudan. Nombor matrik iaitu DHSU 202024589. Baiklah, analisis SWOT yang ketiga ialah opportunities, iaitu peluang di dalam syarikat mancis. Hal ini terdapat 5 isi peluang di dalam syarikat mancis, iaitu pengembangan perniagaan. Dengan cara ini, globalisasi memudahkan peluang untuk memasuki pasaran. Yang kedua, iaitu inspirasikan pasaran baru, seperti mana menggunakan khidmat telefon mudah alih untuk mempromosikan di laman sosial kepada pelanggan, seperti mana media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain. Yang ketiga ialah mendapat dana ataupun kewangan dari badan kerajaan untuk meningkatkan lagi perkembangan syarikat mancis. Yang keempat ialah peningkatan teknologi yang semakin canggih, seperti syarikat mancis dapat meningkatkan lagi daya saing dengan teknologi seperti mana perisian komputer dan internet untuk meluaskan lagi syarikat mancis. Yang kelima ialah bekerjasama antara syarikat yang lebih maju untuk mengembangkan lagi syarikat mancis. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Daniel bin Zainal Arif daripada kelas di PHU 1C. Nombor kad matrik saya di HSU 202025118. Baiklah, analisis SWOT yang keempat dan merupakan yang terakhir ialah threats, iaitu ancaman dalam syarikat mancis. Terdapat 5 ancaman dalam syarikat mancis, iaitu yang pertama adalah penggunaan teknologi, iaitu data. Sebagai contoh, daripada penggunaan teknologi seperti memasukkan data syarikat ke dalam laman web. Oleh itu, keselamatan data syarikat kurang terjamin. Yang kedua pula ialah pesaing yang tinggi. Syarikat mancis mempunyai pesaing yang ramai
daripada syarikat makanan ringan yang lain. Oleh itu, apabila mempunyai pesaing yang ramai, keluaran produk mungkin akan berkurangan di dalam pasaran. Baiklah, yang ketiga pula ialah produk yang sama dengan pesaing. Sebagai contoh, syarikat Mancis mempunyai beberapa jenis produk yang sama dengan syarikat Nestle. Okey, yang keempat pula ialah pemborong mengiklankan harga yang murah. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila pemborong mengiklankan harga yang murah kepada pelanggan, pelanggan beranggapan bahawa produk yang mereka keluarkan itu tidaklah berkualiti. Oleh itu, tarikan pelanggan kepada produk tersebut berkurang kerana pelanggan lebih mementingkan kualiti daripada harga yang murah. Baiklah, yang kelima iaitu yang terakhir ialah kemelesetan ekonomi mempengaruhi perniagaan seperti luaran dan pendapatan negara. Demikian itu, ekonomi yang merosot juga akan mengakibatkan syarikat mengalami kerugian. Selain daripada itu, keuntungan juga akan berkurangan kerana harga untuk memborong produk ke luar pasaran akan menjadi lebih murah. Kesimpulannya, analisis SWOT amatlah penting dalam setiap syarikat kerana membolehkan program dirancang secara smart. Apa itu smart? Kalau kamu semua hendak tahu, smart itu ialah S specific, tepat, M measurable, boleh diukur, A achievable, boleh dicapai, R realistic, munasabah, T time frame, tempoh masa. Selain itu, visi dan misi perancangan strategik boleh dicapai dan dilaksanakan. Seterusnya, analisis SWOT ini memainkan peranan penting untuk mengenal pasti tanda aras dalam menambah baikkan strategi pengurusan, pemasaran, produk dan perkhidmatan di samping persediaan terhadap sebarang aspek cabaran dan kemungkinan. Sekian, terima kasih. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Yang ke-63.